Okey, kelas kita nak sambung pada bahagian yang terakhir untuk reka bentuk elektrik. So, analisis, pengujian, penambahbaikan, itu memang dekat bahagian reka bentuk elektrik lah. So, analisis, pembinaan, pengujian ataupun penilaian, dan yang terakhir adalah penambahbaikan. So, kita analisis. Macam mana cara untuk analisis reka bentuk elektrik? Kita tengok dari segi 4-5 yang kita dah belajar awal-awal hari tu. So yang pertama ialah pada sumber, pada medium, pada beban dan pada kawalan. So kita kena identify, kena tahu apa sumber elektrik, apa medium dan apa beban dan apa switch yang apa kawalan yang digunakan. So merujuk kepada gambar rajah ini, sumber elektrik daripada bateri, medium daripada dawai penyambung, beban komponen elektrik, kawalan adalah switch. So, itu untuk analisis. Seterusnya kita analisis secara terperinci. Kita dah tahu elemen setiap 4-5 yang telah disebutkan dan berapa kuantiti yang diperlukan. Tengok pada produk tersebut. Tengok kepada fungsi tersebut. Apa masalah yang kamu nak cuba selesaikan? So, parameter, kalau yang ada parameter, adalah, maksudnya ada unit ke, kalau yang tak ada unit, tak apalah. So, tinggalkan kosong macam ni je. So, contoh komponen elektrik, contoh betul-betul exactly gambar macam rupa dia. Sambungan, maksudnya macam mana cara sambungan tersebut. Contoh dekat sini, bateri ada satu, positif bekalan ke mentol 1. Maksudnya positif bateri ni kan positif ada negatif, positif dengan negatif. So positif bateri ni kena dekat mentol 1. So dekat sini tulis mentol 1 ke mentol 2 ke mentol 3 dan ke mentol 4. Maksudnya dia disambung secara siri ke selari? Siri lah kan. So kemudian sambungan daripada bateri mentol ke kaki switch micro. So antara mentol dengan mentol disambung dengan wayar. Dan yang terakhir ialah switch. Dia pakai switch apa ni? Switch micro. So macam mana sambungan dia? Dia sambung kepada kaki NC. Sebab switch micro ni ada 3 kaki. NC, NO dengan CON. So macam mana dia berfungsi tu cikgu akan terangkan kemudian lah. So, macam mana setelah kita analisis, kita membina gadget berfungsi, kita bina. So, ini adalah cara membayangkannya. So, ini satu almari, ada 4 lampu. Boleh kita nak letak tengah-tengah, tapi mungkin terganggu ke kamu nak letak pakaian, tapi terganggu letak lampu. Cuba bayangkan kalau lampu dekat tengah-tengah ni. Okey, boleh. Tapi cuma mungkin terganggu sebab kamu nak masukkan dan keluarkan pakaian. So, cikgu rasa ini mungkin salah satu sebab lah kenapa lampu ni letak dekat bucu. Mungkin letak dekat bucu, nyalaan lampu lagi terang. Mungkin kalau letak tengah-tengah, tak berapa terang. Jadi, bergantung pada barang yang kamu buat lah. Kemudian, setelah kamu analisis, setelah kamu membina, kamu test dia. Sama ada sambungan yang kamu buat tu betul ke tak, ataupun ada terdapat masalah. Ataupun, contohnya seperti kalau kamu pakai 4 lampu, mungkin dia tak terang seperti yang kamu nak, ataupun mungkin bateri yang kamu gunakan nilai voltan terlalu kecil. So dekat sini dah testing, kamu faham tentang sejauh mana keberkesanan dia. Mungkin wayar yang kamu beli tu wayar yang murah. So bila wayar yang murah, dia banyak heat loss, banyak haba keluar. So bila arus banyak keluar, haba banyak keluar, heat loss, maka dia punya nyalaan lampu tak berapa terang. So mungkin kena guna wayar yang lagi lebih berkualiti. So penilaian dilakukan selepas pengujian. So lepas kita uji, ikut penilaian kita. Adakah mengikut kriteria yang kita tetapkan, ikut standard yang kita tetapkan. So lepas tu kita akan buat pengujian. Kita test mentol berfungsi ke tak, wire okey ke tak, lita okey ke tak, bateri okey ke tak, switch micro okey ke tak. So catatan ni apa komen daripada mentol tersebut. So dekat sini salah satu contoh dia mentol.
Mentor menyala apabila pintu dibuka dan terpadam apabila pintu tutup. So testing dia, okay, nice. So pendawaian wayar disambung daripada semua komponen. Litar terdapat bekalan kuasa pada litar, bekalan kuasa yang mencukupi. Switch berfungsi yang baik mengikut objektif apabila pintu almari ditutup dan dibuka. So kita test setiap komponen-komponen yang kita dah tulis tadi pada waktu kita analisis tadi. So sebab tu testing ni penting lah. So lepas kita test, kita tambah baikkan atas reka bentuk yang gadget yang kita dah bina lah. So setiap ni kamu boleh baca. Cuma point dia dekat sini adalah apakah litar yang sesuai. Adakah siri dengan selari, adakah siri saja, adakah selari saja, ataupun ada penambahbaikan yang lain yang kamu nak buat. Tak ada design yang perfect, manager cakap. Mesti selalu ada penambahbaikan yang kita boleh buat. Terutamanya kita buat projek skala rendah. So memang ada banyak penambahbaikan yang kita boleh buat. Alright. So kita sambung lagi yang Hakim mencadang penambahbaikan. Contoh dia cakap ni kamu boleh tengok sendiri. So itu saja untuk hari ini. Dan cikgu harap kamu faham tentang step dia. So analisis, membina, menguji dan menilai, dan terakhir adalah penambahbaikan. Apa step sebelum kita analisis? Step sebelum analisis adalah kita kena melakar dulu. Setelah kita dah belajar semua teori tersebut. So cikgu harap kamu belajar sesuatu. Kalau ada pertanyaan boleh letak dekat komen. Dan jangan lupa subscribe. Kalau ada apa-apa maklumat yang lanjut cikgu akan upload. Alright. Okay, jumpa lagi.